Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau menghimpunkan di dalam kitab ini hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan kitabun nikah. Hadis berikutnya katanya daripada Salim, daripada ayahnya, anna Ghailan bin Salamah أن غيلان بن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. Maksudnya adalah bahawa Ghailan bin Salamah telah memeluk Islam, sementara dia memiliki 10 orang isteri. Lalu mereka masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya untuk memilih 4 orang daripada mereka. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Imam Hakim. Namun Imam Bukhari, Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim menyatakannya bahawa hadis ini memiliki kecacatan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab nikah, Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut kepada kita sebuah hadis yang menceritakan bahawasanya ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Ghailan bin Salamah. Ghailan bin Salamah dia adalah daripada Puak Thaqif. Dia salah seorang daripada pembesar Thaqif. Dia tukang syair. Kalau di zaman tersebut, kalau tukang syair ni memang orang hebatlah. Yang mana dia telah memeluk Islam pada tahun Fathu Makkah, pada tahun penaklukan kota Mekah, pada tahun yang ke-8 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana masa dia memeluk Islam, dia memiliki 10 orang isteri. Dia memiliki 10 orang isteri. Di masyarakat Arab pada ketika itu, mu nak nikah ramai mana pun, hal tu terpulang kepadamu. Yang penting mu mampu. Kalau mu mampu, mu boleh nikah ramai. Begitu adat masyarakat Arab pada ketika itu. Sebab itulah kita kena faham bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin ramai bukanlah maksud kepada kita, Pak, Rasulullah boleh lebih daripada Pak. Bukan maksud begitu. Maksud dia lagu mana? Maksud dia begini, baru kita faham molek. Masyarakat Arab pada ketika tu nikah ramai tu biasa. Orang mampu dia nikah ramai.
Cuma Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hukum tersebut kepada Rasulullah dan membataskan kepada selain daripada Rasulullah. Untuk umat dia tidak boleh lebih daripada 4 orang. Itu kita kena faham. Maksud kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan lebih daripada 4 orang manakala umat hanya untuk ataupun untuk umat hanya sekadar 4 orang sahaja. Jadi dalam hadis ni Ghailan bin Salamah ketika memeluk Islam dia memiliki 10 orang isteri. Lepas tu isteri dia turut memeluk Islam kerana suami memeluk Islam. Jadi pakat masuk Islam belaka. Maka dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada dia supaya mengambil 4 orang sahaja daripada 10 orang. Pilihlah nak orang mana 4 orang. Hak yang 6 orang lagi perlu diceraikan. Kerana benda? Kerana tidak boleh lebih daripada 4 orang. Itu hukum yang disepakati oleh ulama. Orang lelaki yang merdeka, hukum yang disepakati oleh ulama bahawasanya mereka hanya boleh berkahwin sebanyak 4 orang sahaja. Boleh, bukan wajib, bukan sunat, bukan dalam mazhab Imam Syafi'i, bukan. Ini juga pandangan sebahagian daripada ulama bahawasanya hak yang lebih afdal kepada lelaki adalah berkahwin seorang. Itu hak yang lebih afdal. Bagi orang hak yang mampu, maka dipersilakan. Sebagaimana ayat hak yang masyhur lah. Orang lelaki ingat sangat ayat ni, suka lalu orang lelaki hak dak faham mana Quran pun dengar ayat ni faham lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Fankihu, maka hendaklah kamu berkahwin wahai lelaki, ma taba lakum minan nisa', perempuan-perempuan hak yang baik bagi kamu, mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba'. Tapi kalau sekiranya mu tidak mampu, fawahidatan, maka nikahlah dengan seorang je kalau tidak mampu untuk bersikap adil. Kalau mu tidak mampu untuk bersikap adil, maka cukup seorang. Baik. Seterusnya, hadis berikutnya katanya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As bin Rabi' ba'da 6 sinina bin nikahil awal wa lam yuhdith nikaha. Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya Zainab kepada Abul As bin Ar-Rabi' setelah 6 tahun dengan pernikahan yang pertama tanpa memperbaharui pernikahannya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dan imam yang 4, termasuklah Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Imam Ibn Majah, kecuali Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadis ini. Serta dinilai sahih oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak faham hadis ni, kita kena cerita dulu sikit. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Yang mana semua 7 orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya daripada isteri Rasulullah, namanya adalah Khadijah bintu Khuwailid, melainkan Ibrahim daripada ibu Maryah Al-Qibtiyah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak lelaki semuanya mati semasa kecil. Tidak sempat dewasa, jauh sekali nak berumah tangga. Jadi anak Rasulullah hak lelaki semuanya mati masa kecil. Manakala anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 orang semuanya sempat dewasa dan sempat berkahwin. 4 semua dia sempat berkahwin. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak paling besar sekali, hak puang adalah Zainab. Nombor 2 Ruqayyah. Nombor 3 Ummu Kulthum.
Nombor 4 Fatimah. Jadi anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak yang sulung Zainab. Hak yang kedua adalah Ruqayyah. Nah, cuma bahasa kita, orang kita tidak panggil Ruqayyah, dipanggil dia Ruqayyah. Anak Rasulullah nama dia adalah Ruqayyah. Yang ketiganya adalah Ummu Kulthum. Kita biasa kita sebut dia Ummu Kalsum. Dia hak yang bagi hak yang betulnya anak Rasulullah adalah Ummu Kulthum. 3. Yang keempatnya adalah Fatimah. Zainab suaminya adalah Abul As bin Ar-Rabi'. Nanti kita akan cerita siapa Abul As bin Ar-Rabi'. Manakala Ruqayyah, Ummu Kulthum, suami dia, kedua-dua ni adalah suami dia Uthman bin Affan. Mula-mula Rasulullah kahwinkan Sayyidina Uthman bin Affan dengan Ruqayyah. Setelah daripada Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah kahwinkan pula Sayyidina Uthman dengan adik kepada Ruqayyah, nama dia adalah Ummu Kulthum. Baik. Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, sebelum dia berkahwin dengan Sayyidina Uthman, dia pernah berkahwin dengan sepupu dia, anak kepada Abu Lahab. Satunya nama Utsbah, yang keduanya nama Utaibah. Tapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, kemudian Rasulullah mengajak penduduk Mekah kepada mentauhidkan Allah, meninggal penyembahan berhala. Maka Abu Lahab, walaupun pak saudara Rasulullah, dia orang yang cukup kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan bini dia sama naik. Jadi apabila dia gerang sangat kepada anak saudara dia Rasulullah, maka dia suruh dua orang anak dia mengembalikan semula dua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak dia takut kepada ayah, cerah bini, cerah belaka Ruqayyah dengan Ummul Kulthum dipulangkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempatnya adalah Fatimah. Fatimah suaminya adalah Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita nak cerita sikit tentang Abul As bin Ar-Rabi'. Abul As bin Ar-Rabi' radhiyallahu taala anhu, beliau adalah anak saudara kepada Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Khadijah? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak saudara kepada isteri Rasulullah. Mak kepada Abul As bin Ar-Rabi', dua beradik dengan Khadijah. Jadi anak saudara dia. Start daripada kecil lagi duk main di rumah Khadijah, anak saudara dengan mak dara. Jadi apabila Abul As bin Ar-Rabi' meningkat dewasa, Zainab pun dewasa dah, maka Khadijah terlalu sayang kepada anak dara dia mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kahwinkan anak dia Zainab kepada anak saudara dia. Maka berlakulah perkahwinan di antara Abul As bin Ar-Rabi' dengan Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkahwinan tersebut, Khadijah sebagai ibu telah memberi hadiah kepada Zainab sebuah kalung. Kalung biasa orang puan pakai ni, loket kalung, dia hadiah kepada Zainab. Sebab bila kita sebut kalung, sebab dia ada kaitan lagi dengan cerita Abul As. Baik. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum keluarga dia memeluk Islam. Isteri dia orang perempuan yang mula-mula memeluk Islam. Anak perempuan dia semuanya memeluk Islam. Anak perempuan dia semua memeluk Islam. Tapi Abul As bin Ar-Rabi' tetap tidak memeluk Islam. Walaupun isteri dia memeluk Islam,
Dia tak memeluk Islam. Dia tak nak kata benda pun. Dia tetap berpegang dengan agama tok nenek moyang dia. Isteri dia Zainab memeluk Islam. Abul As bin Ar-Rabi' cukup sayang kepada Zainab. Sehingga kan penduduk Mekah gerang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu, dia pun cadang kepada Abul As supaya Abul As memulangkan kembali Zainab kepada Rasulullah. Supaya Rasulullah sibuk dengan cari nafkah kepada anak dia. Tujuan dia nak balik atau semula anak perempuan kepada Rasulullah. Jadi bila atau balik anak perempuan kepada ayah dia, jadi ayah dia cara ke kerja nak tanggung anak perempuan. Jadi dak dang dah nak dakwah ni. Tu tujuan dia. Dia bagi cadangan kepada Abul As supaya pulangkan kembali anak isteri dia kepada Rasulullah, dan dia akan kahwinkan Abul As kepada mana-mana perempuan di Mekah hak yang Abul As inginkan. Abul As menolak cadangan tersebut. Abul As kata, tidak, aku tidak akan cerai sama sekali isteri aku, dan aku tidak akan berkahwin dengan mana-mana perempuan. Dan Abul As bin Ar-Rabi' tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan selain daripada Zainab. Baik, dipendekkan cerita. Kita nak faham hadis ini. Pada peperangan Badar, antara penduduk Mekah yang menyertai peperangan Badar adalah Abul As bin Ar-Rabi'. Dia pergi kerana terpaksa. Sebab pembesar-pembesar Mekah semuanya membangkit semangat. Mana-mana orang yang napa tak mugi akan dihina, akan dituduh, dicaci dengan bermacam-macam cacian. Maka orang-orang yang mempunyai air muka tadi tu, tak mugi pun terpaksa kena gi bersama dengan tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal. Baik, dalam peperangan Badar, musyrikin Mekah kalah teruk. Siapa ke Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Dan ramai musyrikin Mekah yang ditawang, termasuklah Abul As bin Ar-Rabi' ditawang. Dipendekkan cerita, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabatnya, maka Rasulullah bersetuju untuk mengambil tebusan terhadap tawanan peperangan Badar. Zainab ketika itu duduk Mekah. Apabila dia dengar suami dia kena tawang, loket, kalung yang mak dia hadiah pada hari perkahwinan dia dengan pak sepupu dia lah. Bukan pak sepupu, dengan sepupu dia lah. Dengan sepupu dia. Dia pergi hantar ke Madinah. Jadi apabila Rasul tengok loket, Rasul kenal. Rasul kenal bahawasanya ini adalah loket anak perempuannya yang dihadiahkan oleh isterinya. Rasulullah kalau sebut Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus lembut hati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi cadangan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan Abul As bin Ar-Rabi' kerana anak perempuan dia menebus suami dia. Cuma Rasulullah khabar kepada Abul As bin Ar-Rabi' dengan syarat kayak gi musafir Mekah, mu kena terus hantar anak perempuan aku ke Madinah. Jadi itu syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bebaskan Abul As bin Ar-Rabi' tapi meletakkan syarat, siapa di sana lepaskan anak perempuan aku. Patu Rasulullah hantar sahabat Rasulullah Zaid bin Harithah dan seorang lelaki daripada Ansar untuk menanti pada tempat yang tertentu. Tunggu tempat tu, kaki Zainab akan keluar daripada Mekah, akan diiringkan oleh seorang. Lepas tu dia akan bawa Zainab datang ke Madinah. Baik. Siapa di Mekah? Terus dia pergi jumpa dengan Zainab. Dia suruh Zainab untuk kemah-kemah barang-barang, pergi ke sana. Untuk kemah-kemah barang, pergi ke sana, pergi ke Madinah. Baik. Jadi Zainab masa duduk di Madinah, Zainab tidak nikah dengan siapa-siapa pun. Zainab masa duduk di Madinah tak nikah siapa-siapa pun, dan dia telah beberapa kali memberi cadangan kepada suami dia
supaya suami dia memeluk Islam, tapi suaminya tak mahu pada peringkat awal. Baik, dipendekkan cerita, sebelum tahun Fathu Makkah, tadi kita cerita selepas daripada peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Ni tadi cerita tadi itu selepas daripada peperangan Badar. Tahun Fathu Makkah, tahun yang ke-8, berlaku pada tahun yang ke-8 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tahun yang ke-8 hijrah ataupun sebelum tahun Fathu Makkah, Abul As bin Ar-Rabi', dia orang yang banyak harta. Dia orang pandai nega. Dia minat sungguh nega. Jadi hari itu dia memimpin sebuah rombongan perniagaan yang terdiri daripada lebih kurang dalam 100 ekor unta. Yang mana dalam rombongan tersebut ada harta dia dan ada harta puak-puak musyrikin Mekah, puak-puak Mekah. Sebab pada ketika tu biasanya kalau ada mana-mana orang nak pergi niaga ke negara Syam ke negara Yaman ke, maka orang yang ada pitih akan waktu bik modal sikit seorang, bagi kepada dia. Nak cari sikit, boleh sikit persen, boleh sikit untung sikit-sikit, tak apa dah. Baik. Jadi dalam pertengahan jalan, tiba-tiba barangan, lepas daripada balik niaga dah lah, daripada negara Syam, barangan secara kebetulan Rasulullah mengutuskan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengutuskan tentera untuk keluar yang dipimpin oleh, tak silap ingat, oleh Zaid bin Harithah pada ketika itu, ataupun kepada siapa lebih kurang rasanya kepada Zaid bin Harithah rasanya. Baik. Secara kebetulan tentera yang diutuskan oleh Rasulullah terserempak dengan barang dagangan yang dibawa oleh Abul As bin Ar-Rabi'. Maka pun dia ambil. Dia ambil belawang, ambil sebahagian daripada orang yang berada dalam rombongan tersebut ditawang. Abul As dah lari. Abul As bin Ar-Rabi' dah lari. Baik. Diringkaskan, dipendekkan cerita, Abul As bin Ar-Rabi' tengah-tengah malam dia menyelinap masuk ke Madinah. Apabila dia masuk Madinah, dia cari siapa mula-mula? Dia cari Zainab. Dia masuk Madinah, dia cari rumah Zainab. Dia pun khabar kepada Zainab, dia minta Zainab melindungi dia. Sebab dia dibu. Dia minta Zainab melindungi dia. Semayang subuh pagi esok, Rasul tak tahu lagi. Semayang subuh pagi esok, Rasul akad takbir, para sahabat yang menjadi makmum kepada Rasul akad takbir, tiba-tiba bunyi suara seorang perempuan tepik. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad ajartu Abul As bin Ar-Rabi'. Sesungguhnya aku telah melindungi Abul As bin Ar-Rabi'. Dia telah memberi perlindungan. Kita dalam bab memberi perlindungan ni ada perbincangan yang panjang. Secara ringkasnya, apabila mana-mana orang Islam memberi perlindungan kepada orang kafir harbi, orang kafir yang sedang berperang dengan orang Islam, maka wajib kepada orang Islam yang lain memberi perlindungan kepada orang kafir tersebut. Itu hukum dalam hukum Islam. Mana-mana orang Islam, bukan mesti pemimpin, bukan mesti ketua, bukan. Mana-mana orang Islam yang warah, walaupun dia tidak dikenali tapi dia orang Islam, apabila dia memberi perlindungan kepada mana-mana orang kafir, maka menjadi kewajipan kepada orang-orang Islam yang lain memberi perlindungan kepada orang tersebut. Jadi apabila Zainab telah menyuarakan bahawa dia telah memberi perlindungan kepada Abul As bin Ar-Rabi', maka lepas daripada Rasulullah bagi salam sembahyang subuh, Rasul pun tanya sahabat, "Mu dengar tak benda aku dengar saat ni?" Sahabat kata, "Kamu dengar lah." Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaslah hukum. Jadi Abul As bin Ar-Rabi' memang perlu dilindungi kerana dia telah dilindungi oleh seorang orang Islam. Maka Rasulullah pun pergi jumpa dengan Zainab. Rasulullah khabar kepada Zainab supaya buat baik kepada Abul As bin Ar-Rabi', bagi tempat tinggal dia yang baik, bagi makan yang molek kepada dia. Tapi dalam masa yang sama,
Rasul kata jangan sekali-kali mu mendekati dia kerana mu tidak halal bagi dia. Mu tidak halal kerana dia masih lagi orang kafir. Dia masih lagi musyrik. Baik. Jadi apabila Rasulullah dan anak perempuan Rasulullah, para sahabat buat baik kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi', maka ada sebahagian daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang menjadi kenalan rapat kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi' telah memberi tawaran kepada Abu Al-As bin Ar-Rabi', memujuk untuk dia memeluk Islam. Mu ni Rasulullah buat baik dah kepada mu apa semua sekali, mu masuk Islam lah. Maka kata Abu Al-As bin Ar-Rabi', oh celaka mu. Mu nak suruh aku memeluk Islam ke dalam masa aku akan dituduh melakukan pengkhianatan terhadap harta puak Quraisy. Sebab sekarang ni dia memegang amanah yang besar, harta Quraisy hak yang dia pegang telah diambil oleh orang Islam. Jadi aku mari pada hari ni sebenarnya aku nak minta, aku nak tuntut harta tersebut untuk dipulangkan kembali kepada puak Quraisy. Dan Abu Al-As bin Ar-Rabi' di antara penduduk Mekah yang masyhur dengan orang hak yang cukup amanah. Dia ni di antara orang hak yang cukup amanah. Baik. Maka bila dia bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berunding dengan Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah bersetuju untuk memulangkan semula harta hak yang dirampas. Maka Rasulullah pun mengarahkan kepada tentera hak yang Rasulullah hantar saat itu, hak yang ambil harta dia pulang kembali. Dan satu sen pun, kalau cakap kita satu sen pun tidak kurang harta dia dipulang kembali. Apabila dia balik ke Mekah, dia pulang balik harta orang semua sekali. Lepas daripada itu dia pun khabar, ada lagi ke tak harta hak yang aku dak pulangkan lagi? Habis dah. Dia pun khabar, sebenarnya aku nak pulang belaka harta ni kepadamu supaya orang dak kata aku ni khianat kepadamu. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Bila dia memeluk Islam, dia pun terus keluar daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, baru kita nak faham hadis ni. Sampai di Madinah lebih kurang dalam 6 tahun. Dia berpisah dengan isteri dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan semula Abu Al-As bin Ar-Rabi', mengembalikan semula Zainab kepada suaminya Abu Al-As bin Ar-Rabi' setelah daripada 6 tahun dengan perkahwinan yang pertama dulu. Maksudnya tidak melakukan akad perkahwinan yang baru. Jadi panjang cerita untuk kita faham hadis ni. Hadis pendek aja. Tidak, kalau kita nak cerita benda yang panjang saat ni, kita tidak akan faham hadis ni. Maka berdasarkan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya seorang perempuan apabila dia memeluk Islam maka jelas dia tidak halal kepada suami dia. Seorang perempuan apabila dia memeluk Islam sedangkan suami dia tidak memeluk Islam, maka dia tidak halal kepada suami dia. Tapi apabila suami dia memeluk Islam selepas daripada tu, maka halal balik perempuan itu kepada suaminya tanpa perlu melakukan akad perkahwinan yang baru. Okey, itu secara ringkas hukum yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Cuma untuk menyempurnakan lagi hukum ini, boleh kita buat sedikit kesimpulan berkenaan dengan orang perempuan yang bukan Islam dia memeluk Islam. Bagaimanakah perkahwinan dia dengan suami dia? Kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun." Allah Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu perempuan-perempuan yang beriman, berhijrah, maka hendaklah kamu uji mereka terlebih dahulu. Jangan mudah terima, kena uji dulu, betul tak dia beriman. Allahu a'lamu biimanihim. Allah Ta'ala lebih mengetahui terhadap iman mereka itu. Maka jika kamu mengetahui mereka itu telah beriman, maka jangan sekali-kali kamu mengembalikan perempuan-perempuan tersebut kepada suami-suami, kepada orang-orang kafir, kepada suami-suami mereka yang masih lagi kafir. Jangan. Sebab dia, sebab perempuan itu perempuan hak yang beriman tidak halal kepada suami-suami mereka hak yang kafir, dan suami mereka tidak halal kepada perempuan-perempuan yang kafir.
Jadi kita kena ingat, orang perempuan yang Islam dia tidak halal kepada lelaki kafir. Apabila pasangan suami isteri hak yang bukan Islam, tiba-tiba isteri dia memeluk Islam. Yang pertama sekali, kalau memeluk Islam isteri dia sebelum daripada berlaku persetubuhan, selepas daripada perkahwinan, mengikut agama dia, dah kira agama benda pun, mengikut cara dia dah dia berkahwin, tak ada masalah lah cara benda pun. Tiba-tiba isteri dia memeluk Islam sebelum daripada berlaku persetubuhan, maka memeluk Islam isteri itu dikirakan sebagai perpisahan. Secara automatik terus berpisah dah, sebab belum lagi bersetubuh. Okey, ni hak yang pertama. Yang keduanya, kalau sekiranya suami dia saat ni tu telah bersetubuh dengan dia setelah daripada berkahwin lama dah, setubuh dah, lepas tu baru si isteri memeluk Islam, sedangkan suami belum lagi memeluk Islam, maka kena tengok daripada isteri dia memeluk Islam sehingga habis iddah. Kalau suami dia memeluk Islam, maka dikembalikan isteri dia kepada suami dia tanpa perlu membuat akad perkahwinan yang baru. Jadi akad perkahwinan yang dilakukan oleh keduanya ketika mereka beragama lain, mengikut cara agama hak yang mereka itu anuti sebelum daripada ni, diakui oleh Islam apabila kedua-duanya memeluk Islam. Baik, jelas Okey, yang kedua. Yang ketiga, sekiranya si suami tidak memeluk Islam sehinggalah habis iddah isteri dia. Kalau isteri dia datang haid 3 kali suci, suami dia belum lagi memeluk Islam, maka putus dah perhubungan di antara dia dengan isteri dia. Jadi isteri dia pada ketika itu boleh berkahwin dengan mana-mana lelaki Islam hak yang perempuan tersebut inginkan. Cuma kalau sekiranya perempuan itu memilih untuk tidak berkahwin, setelah daripada habis iddah yang berkahwin lagi, selang beberapa bulan, selang beberapa tahun lepas daripada itu, tiba-tiba suami dia memeluk Islam. Lepas tu suami ni nak baik balik dengan dia, adakah perlu melakukan akad perkahwinan yang baru, ataupun sudah memadai dengan akad perkahwinan hak yang dilakukan sebelum daripada keduanya memeluk Islam? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Pandangan majoriti ulama mengatakan perlu melakukan akad perkahwinan yang baru kerana telah habis iddah. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan tidak perlu akad perkahwinan yang baru berdasarkan kepada hadis ni. Berlaku khilaf dalam masalah hak yang last sekali, hak yang kita cerita saat ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekejap dah jumpa cari kitab pula. Pinjang kitab kejap. Nak pinjang kitab kejap. Dak jumpa cari muka surat. Seterusnya katanya, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radda ibnatahu Zainab ala Abil As binikahin jadid. Dan diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada neneknya radhiyallahu anhum, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya yang bernama Siti Zainab kepada suaminya yang bernama Abil As dengan nikah yang baru. Jadi hadis ni
menjadi sandaran kepada pandangan majoriti ulama. Rasul kahwinkan dengan perkahwinan yang baru. Sebab tempoh di Abul As memeluk Islam lama. 6 tahun lepas daripada tu. Sebagaimana hadis yang sebelumnya yang kita cerita tadi. Kata Imam Tirmizi, qala Tirmizi hadits Ibn Abbas ajwadu isnada wal amalu ala hadits Ibn Amr ala hadits Amr bin Shu'aib. Telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Ibn Abbas lebih elok pada sanad. Jadi hadis yang kita baca saat ni dengan hadis yang sebelumnya, nisbah kepada sanadnya hadis yang sebelum lebih kuat lagi berbanding hadis yang kedua. Tetapi amal ulama, maksudnya amal ulama berpegang di atas hadis yang kedua. Sebab itulah kita kata pandangan majoriti ulama perlu kena melakukan akad perkahwinan yang baru. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.